إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi taruh umur kita, sipakan umur kita sampai kepada kita tu boleh berada sampai ke hari ini. Maka di antara perkara yang pasti seorang Muslim, seorang manusia yang menjadi seorang Muslim, pasti dia tu bersedia untuk dia dapat husnul khatimah. Dia dapat husnul khatimah. Maka husnul khatimah ialah Allah Subhanahu wa taala dapat sifat atau dapat jaga seseorang itu sebelum dia mati, dia mati dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala redha, dan dapat menjadikan dia tu jauh daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala murka. Dapat dia bertaubat daripada dosa dan segala perkara yang menjadikan timingnya dia tu ringan. Kita pasti menjadikan timingnya kita itu berat dengan amalan-amalan soleh. Oleh itu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tulis tanda bagi dia husnul khatimah, maka orang inilah orang yang berjaya dan orang yang dapat kemenangan. Dan siapa yang dekat-dekat dia nak mati tapi dia mati dengan su'ul khatimah, maka inilah orang yang paling rugi, wal iyad billah min dzalik. Sebab itulah kita dapat baca tadi satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala selalu pesan kepada kita dan selalu suruh dan supaya kita dapat khatimah yang hasanah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam di sini ialah dalam keadaan husnul khatimah. Kerana husnul khatimah ialah tujuan orang as-salihin dan hemah para al-ubbad yang al-muttaqin, dan husnul khatimah sebagai harapan al-abrar al-khaifin. Husnul khatimah adalah doa para al-anbiya dan al-mursalin. Sebab itulah kita dapat Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lain, dia pesan pada anak dia, nah, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun. Seperti mana kita dapati ada Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, dengan wasiat, satu wasiat yang Nabi Ibrahim wasiat pada anak cucu dia, dan kepada Yaqub. Pesannya apa? Ya baniya, hei anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah Subhanahu wa taala telah pilih bagi kamu agama ini, maka janganlah kamu mati melainkan dalam al-Islam. Begitu juga kita dapati juga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ulil albab
dengan bahawasa mereka selalu berdoa, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, faghfir lana dhunubana, ampunkanlah dosa kami, kaffir anna sayyiatina, tawaffana ma'al abrar, matilah kami bersama dengan orang yang baik. Mana kata nak mintalah we mati dalam husnul khatimah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut tentang at-taibin, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, afrigh alaina, curahlah ke atas kami kesabaran dan matilah kami dalam keadaan Islam. Ibadallah, sekiranya para anbiya mereka itu dosa tu kurang atau tidak ada dosa, mereka itu selalu dapat pertolongan Allah, jadi kekasih Allah. Mereka itu selalu mereka itu minta dengan Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka dalam husnul khatimah. Bagaimanakah kita ni yang telah dimakan oleh dosa? Anangkah perlunya kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tu mati dalam husnul khatimah. Bahkan kita dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dia berdoa. Dalam doa dia tu banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdoa. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sungguhnya hati-hati anak Adam tu semua tu di antara jari Allah Subhanahu wa taala seperti satu hati saja. Bila saja Allah Subhanahu wa taala kehendak, dia akan ubah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku yang selalu mengubah hati, maka tetapkanlah hati kami di atas taat kamu ya Allah. Oleh itu, siapa yang ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat husnul khatimah, maka dia menentu orang yang dapat kebahagiaan yang tidak akan celaka selama-lamanya. Oleh itu kita mari tengok bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu selalu bercita-cita untuk mati dalam husnul khatimah, dan bagaimana mereka itu takut daripada suul khatimah. Apa yang kita dapati seorang khalifah nama dia Umar bin Al-Khattab, satu ketika dia berada di Jamarat, tempat nota dalam musim haji. Dia berdoa dengan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma dha'at ra'iyati wa raqqa 'azmi wa shaba ra'si wa dana ajali, Allahumma faqbidni ilayka ghayra mufarritin wala maftun, Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilika wa mautatan fi baladi rasulika. Ya Allah, telah hilanglah rakyatku dan telah lupuhlah tulangku dan telah ubailah rambutku dan telah dekat dah ajalku. Oleh itu ambillah aku kepada kamu dalam keadaan aku ni tidak cuai dalam membuat amalan dan tidak menjadikan fitnah. Oleh itu Allahumma hai Tuhanku, as'aluka syahadatan fi sabilik, aku minta aku mati syahid pada jalanmu ya Allah, dan aku mati di tanah bumi Nabi kamu wahai Tuhanku. Maka sahabat kata kepada Umar radhiyallahu anhu, bagaimanakah kamu nak mati syahid fi sabilillah di bumi Madinah, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya orang nak mati syahid ni kena terbit pada perang, medan perang. Bagaimana kamu minta mati dalam Madinahnya? Bila dia kembali di situ, kembali daripada Mekah, duduk di Madinah, tak lama di waktu semaya fajar tu dia kena tiket. Kena tiket 3 tiket. 3 kali yang ditiket oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bila ditiket situ tu rebah tak dah. Bila dia rebah, maka orang pikir dia dalam keadaan darah tu titik,
Kemudian dia pun tak ada duk sebut bini ke, tak ada sebut anak ke, tak ada sebut gapo tamneng gapo. Dia kata gapo? Dia jawab, dia kata alhamdulillah. Apa yang dia cinta tu Tuhan beri sungguh. Cinta nak mati dalam tanah Madinah, dalam bumi Madinah. Maka dia kata alhamdulillah yang menjadikan pengsudahan aku akhir nyawaku tu di atas seorang, di atas tangan seorang lelaki yang tidak pernah sujud pada Allah satu sajdah. Mana tahu dia tu dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka dia pun mengalir air mata. Maka dia berkata, ya laita ummi lam talidni, mudah-mudahan makku tidak beranak aku. Ya laitani ma araftul haya, mudah-mudahan aku tidak hidup, tidak mari hidup atas muka dunia. Ya laitani ma tawallaitul khilafah, mudah-mudahan aku tidak menjadi khalifah. Maka sahabat pun jadi dengar situ tu sahabat tiak menangis. Tak ada gaduh nak fubat nak gapo, dia tak say, dia nak mati syahid radhiyallahu anhu. Kemudian bila bawa pergi masuk ke rumah, orang letak dia atas batah. Maka dia suruh buai batah. Dia kata, wilah kepala aku ni, rambut aku ni kena tanah. Wilah kena pasir supaya aku dapat Allah Subhanahu wa taala terimakan aku dalam keadaan aku ni rapat kepala aku di atas bumi bukan atas batah. Radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Dzun Nurain, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bila dia disebut berkenaan dengan kubur, dia menangis mata-mata. Atau dia selalu dia menangis maka daripada Hani Maula Uthman, dia kata Uthman radhiyallahu anhu bila dia berdiri di atas kubur, maka dia menangis sehingga basah janggut dia. Maka berkata Hani kepada dia, "Hei Uthman, kamu ingat syurga dengan aku, kamu tidak menangis. Kenapa kamu bila kamu duduk depan kubur ni kamu selalu menangis?" Dia kata sungguhnya innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sungguhnya kubur inilah pintu nak pergi pada akhirat. Pintu mula-mula nak pergi pada akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalaulah kita selamat dalam kubur ni, maka selepas tu tak ada kena susah gapolah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan barang siapa tak selamat dalam kubur ni, maka selepas tu pula dia tidak akan selamat selama-lamanya. Oleh itu banyak lagi lah kita dapati as-salafus salih, mereka itu takut berkenaan dengan su'ul khatimah. Bagaimana kita dapati dalam Sahih Al-Bukhari, berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 minas sahabah kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsih. Maksudnya Abu Mulaikah dia berkata, aku berjumpa dengan 30, aku jumpa dengan 30 orang sahabat. Semua itu pakai takut munafik, pakai takut jadi munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Berkata Ibn Rajab, kana Sufyan ats-Tsauri yashtaddu qalaquhu wa khawfuhu min as-sawabiq wal khawatim, fa kana yabki laylatan ila as-subh, fa qila lahu ma abkaka abukauka ala adh-dhunub, فأخذ تبنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذه إنما أبكي على خوف الخاتمة. Maksudnya Sufyan ats-Tsauri bila disebut berkenaan dengan mati, dia rasa takut, rasa gerum sampai dia tu menangis sampai pagi. La ilaha illallah. Maka orang tanya dia, adakah kamu duk menangis kerana takut dosa? Kamu tak ada dosa. Sufyan ats-Tsauri orang kenal belaka. Orang yang alim, orang yang wara'. Sufyan ats-Tsauri, maka dia kata, dia kata apa? Bukan aku takut dosa, aku takut su'ul khatimah, aku takut mati dalam keadaan tak molek. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga berkata Atha al-Khaffaf, ma laqaitu Sufyana illa bakiya fa qultu ma sya'nuka wa qala atakhawwafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya wa yabki wa yaqulu akhafu an uslaba al-iman 'inda al-maut. Berkata Atha al-Khaffaf, dia kata aku jumpa dengan Sufyan dalam keadaan menangis sokmo dia tu. Maka dia tanya, kenapa kamu ni menangis sokmo? Dia kata, aku takut aku ni duk buat amalan molek-molek dalam dunia, tapi dicatat dah dalam Lauhul Mahfuz kata ni aku ni orang yang ada orang celaka, bosan, dia bosan. Setara dia buat amalan
habis cakap molek gapo nama tu, dia takut lagi, takut dia ditanda kata dia tu daripada orang yang celaka, daripada ahli neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian dia menangis. Kemudian dia kata pula, akhafu an uslabal imana 'indal maut. Aku takut aku dicabut iman sebelum aku mati. Nah, tengok tu. Demo tu wak cakap, wak molek cakap tu sunnah Nabi cakap, tapi duk takut. Ada sifat ibadah al-wajal. Wajal ni sifat orang mukmin, tak ada rasa sedap hati. Bukan kata kita ni ahli sunnah dah, kita sedap syurga syarat dah. Ya buat ya gapo dalam keadaan wa qulubuhum wajilah, bela-bela duk buat takut bela-bela. Nak syurga Allah, takut neraka Allah. Itulah sifat-sifat orang mukmin, saudara dikasihi. Oleh itu, saudara dikasihi, kita boleh mengetahui bahawasanya amalan semua tu dengan al-khawatim. Amalan semua tu dengan al-khawatim. Turut pengsudahan. Bukan kira learning. Learning belum lagi. Nampak kita ni masya-Allah, kira dekat-dekat nak mati tu. Dah baru dikira amalan kita tu kata molek tak molek, saudara dikasihi. Oleh itu kita dapat bahawasanya Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih dia mengadakan satu kitab, satu babul a'mali bil khawatim wa ma yukhafu minha. Satu bab iaitu bab al-a'malu bil khawatim, amalan-amalan itu pengsudahan. Maka dan apa yang ditakut padanya. Maka dia sebut satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dapat jenazah, dapat mayat seorang tentera Islam yang masuk perang. Dalam satu peperangan Rasulullah kata ini ahli nar. Sahabat ngomong, kat mana? Dia orang Islam, lepas tu dia mati, dia perang mati. Rasulullah kata dia itu pada ahli nar. Bagaimana? Maka Al-Bukhari dia sebut hadis, dia kata seorang ni dia pergi perang. Boya perang Syiah tu tak ada biar gapo, tak ada biar itu dia. Moga dia panah dia gapo, dia bunuh ramai dah. Lepas tu dia berasa nak mati syahid. Dia mek pisah, mek pedal, dia tak, dia turun mata dia tu letak pedal, kemudian dia lompat turun atas pedal, makan dirilah, bunuh diri. Maka di situ jadi dia tu ahli nar, naudzubillah min dzalik. Nak syurga tapi dia buat macam tu jadi masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga kita dapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kepentingan husnul khatimah. Bahwasanya kadang-kadang seorang itu buat satu amalan daripada amalan ahli syurga, bila dekat dia nak mati ubah jadi satu amalan daripada ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang mana hadis ni dalam muttafaqun alaih. Lagi pula kalaulah macam tu, bagaimanakah kita nak jaga diri kita? Bagaimanakah kita nak buat supaya kita dapat husnul khatimah? Kerana kita tak tahu kita nak mati bila. Maka kita dapati di sana adanya alamat-alamat yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajak kata, idza aradallahu bi'abdin khairan assalahu. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma assalahu? Qala yaftahu lahu 'amalan salihan thumma yaqbiduhu alaihi. Hadis ini rawahu Ahmad dan Al-Hakim. Daripada Abi Umaymah, dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala dia nak kebaikan kepada seorang hamba, maka dia assalahu. Apa assalahu? Sahabat pun tak tahu apa makna assalahu. Maka Rasulullah jawab. Assalahu di sini makna kata Rasulullah makna kata Allah Subhanahu wa taala buka pintu kebaikan bagi seseorang ni, maka dia ni balik buat amalan kebaikan, kemudian Tuhan jemput, Tuhan mati dalam keadaan baik. Oleh itu mana kata kalaulah kita teruk zaman dulu, kita buat segala dosa, ikut gapo tepuh habis, berakhir-akhir hidup kita dah kita berubah jadi orang molek, orang baik. Kadang-kadang mari duk belik ke masjid, jadi tok siok ke jadi orang berikan, orang buat kebersihan masjid, hati lekat ikat dengan masjid, mati dengan hatu. Itu husnul khatimah. Dah saudara dikasihi. Begitu juga dan kita dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Apabila Allah Subhanahu wa taala kehendak kepada seorang dan kehendak kebaikan kepada seorang, Allah guna dia. Allah guna dia macam mana?
Sahabat tanya, "Kaifa yasta'miluhu?" Bagaimanakah Allah guna seorang itu? Maka Rasulullah jawab kata, "Yuwaffiquhu li'amalin salih." Tuhan buka hati dia, taufik dia kepada amal yang soleh, kemudian Tuhan ambil dia. Masya-Allah. Oleh itu saudara dikasihi, kita ni masih lagi berada dalam apa? Dalam permulaan tahun baru. Permulaan Amun Hijriyun Jadid. Oleh itu kita mula kitab amalan kita dengan amalan-amalan yang baik. Buku catatan kita tu penuh dengan taat. Oleh itu bila kita mula dengan molek, insya-Allah kita akan sudah dengan molek. Tapi bila kita mula tak molek tu, wallahu alam nak ada gapo tengah-tengah tu. Sebab kita ni banyak doa. Kerja banyak doa, sibuk banyak doa. Dunia mari duk itu kita menyebabkan terlupa, menyebabkan lalai, menyebabkan itu dan ini, naudzubillah min dzalik. Oleh itu di antara sebab-sebab husnul khatimah, pertama kali pasti seorang itu kena mulazamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena mulazamah, kena iltizam. Kena yang ada puas, ada mumuk. Buat gapo yang dia adat, dia ibadat. Seperti kita semaya jemaah ni dia ibadat. Kita semaya fardu dia ibadat. Dan sebab itulah bila kita jadi ibadat tu, Tuhan ampun dosa lah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." Rawahu Muslim. Semaya 5 waktu, jemaah kepada jemaah, Ramadan kepada Ramadan, semua tu pengampunan dosa tu. Selagi mana kita jauh daripada benda kabair zunub. Oleh itu, marilah kita buat semua tapi biar dia nak buat ibadat. Jangan nak buat adat. Buat lepas-lepas, buat sudah-sudah, buat gitu-gitu. Nak duduk rumah, takut murih di ibu, takut murih di ayah. Jadi ada adat. Kalau ada adat, kuranglah pahala. Oleh itu dia ibadat. Gapo-gapo dia ibadat, insya-Allah saudara dikasihi. Yang kedua pula kena istiqamah. Saudara dikasihi. Yang ketiga pula kena selalu rebut amalan-amalan yang soleh. Kerana apa? Kerana bila kita rebut amalan soleh, kita hipung dalam jabir kita, dalam guni kita hak molek saja. Kalau kita dok lock we dah ambil dulu, kita nanti dok ambil hak akhir-akhir hak tak molek. Mana tahu molek tak ada mau habis. Itu tidak layak bagi kita seorang muslim. Antaranya kita kena selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ke atas iman dan takwa. Nabi SAW dia berdoa, Allahumma hyini 'alal Islam wa tawaffani 'alal Islam wa alhiqni bis salihin. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimiha wa khaira a'malina akhiraha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma khtim bil baqiyatis salihati a'malina. Nabi doa semua padahal dia tu syirak dah. Kita ni tak tahu ke mana lagi ni, terlupa. Tak ada baca. Oleh itu, mari sama-sama kita banyak kita berdoa. Dan kita mari tengok pula apakah sebab-sebab rusaknya i'tikad kita, rusaknya atau apakah sebab su'ul khatimah, mati tak molek. Pertamanya di antaranya fasadul i'tiqad. Akidah kita tu rusak. Maka siapa yang akidah rusak tu, ia tak selamat daripada su'ul khatimah. Dia akan mati dalam apa keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua pula, terikatnya hati dengan dunia. Suasa-suasa saya nak tinggal dunia. Lepas tu dia morning ni dia tak selamat daripada su'ul khatimah. Yang ketiga pula, selalu tak suka saing dengan orang molek. Nak duduk dengan orang tak molek, nak duduk dengan orang tidak ada istiqamah, nak duduk dengan al-jahilun. Berada majlis-majlis nak tambah iman tak sah. Buat ada majlis-majlis buah ke apa nama hari pahir mai lagu tu hari-hari lekat sampai gitu. Mati dengan gitu juga. Naudzubillah min dzalik. Yang ke antaranya juga tetap diri di atas maksiat. Tak mau tinggal maksiat. Duk walaupun maksiat kecil, maksiat besar ke apa, tak saya tinggal, tak saya gapo hak tu, tak selamatlah dia daripada su'u dan al-khatimah. Naudzubillah min dzalik. Oleh itu saudara dikasihi, sebelum daripada kita nak mengakhiri khutbah di pusingan ini, mari sama-sama kita berdoa. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah. Allahumma ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah.
اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Dari pusingnya kedua ni saudara dikasihi, mari sama-sama kita tengok alamat-alamat husnul khatimah. Orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Moga-moga kita dapat husnul khatimah. Pertamanya di antaranya iaitu orang itu dan sempat ucap dua kalimah syahadah. Dan ucap dua kalimah syahadah. Dia duk ngak asyhadu an la ilaha illallah, dia pakai tangan kalau tak suara tak tubik. Itu salah satu sebab nak ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bukan mari pada mulut dah. Kalau dia duk dalam dunia bukan duk atas asyhadu an la ilaha illallah molek atau duk atas asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu duk ada syirik yang nak sebut tak boleh juga. Dia belik lidah kau tu. Sebab itulah dia di akidah tauhid kita tu penuh tak dah. Dan supaya kita tu dapat husnul khatimah. Yang kedua, orang mukmin, orang yang mati husnul khatimah, dia mati dalam keadaan dahi peluh di dahi dia. Nah, mati pejam mata atau celak mata, roh tubik kat kepala. Itu rashhil jabin, mana tahu basah peluh di dahi dia. Yang ketiga, alamat-alamat husnul khatimah iaitu mati Lailatul Jumu'ah, malam Jumaat atau pagi Jumaat. Dan seperti mana hadis Nabi SAW, di antaranya mati syahadah fi sabilillah. Maka itu masuk dalam itu juga. Di antaranya orang mati dengan ta'un. Orang mati dengan nyakit ta'un. Di antaranya orang nyakit dengan sebab nyakit dalam perut dia. Orang mati dengan sebab lemah air, syahid. Orang mati dengan sebab rumah butuh atas kepala, syahid. Orang mati dengan sebab bil haraqi atau bil harqi, dengan sebab kena bakar, kena umur bakar ke macam mana, bakar le kereta ke gapo tu, itu mati syahid. Dan orang perempuan yang mati dengan sebab beranak atau mati dalam keadaan anak dalam perut atau dan masa beranak ke, itu semua tu Rasulullah SAW dia kata mati syahid. Juga orang yang mati untuk nak pongkan diri, pongkan harta. Ada orang mari nak itu kita, nak itu harta kita pongkan, dia bunuh kita mati syahid di situ. Atau kita jaga anak keluarga kita, jaga ird kita, maka kita mati tu, maka dianggapkan syahid, saudara dikasihi. Dan bila kita mati dalam keadaan kita tu duk buat amalan soleh. Ibadallah, hari ini hari Jumaat. Oleh itu mari sama-sama kita banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. اللهم اهدنا واهد الاسلام بنا واهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.